Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin amin amin. Jadi pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur, kita zahirkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas orang kata apa, pembaharuan kontrak. Allah panjangkan lagi peluang kesempatan bagi kita untuk meneruskan usaha kehambaan kita. Dan insya-Allah pada malam ini dengan pada majlis yang mulia ini kita sama-sama dengan niat menunggu untuk solat fardu isya berjemaah sebentar nanti. Dan kita sama-sama duduk dalam majlis muzakarah, majlis ilmu, untuk sama-sama kita mengambil manfaat, faedah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarahan para ulama kita yang lebih khusus kepada perbincangan berkenaan dengan akhlak mulia. Ya, dimuliakan pimpinan surau Al-Hidayah dan juga hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Taala sekalian. Jadi pada minggu yang lepas, alhamdulillah, permulaan yang baik ya, kita telah membincangkan sedikit mukadimah kepada perbincangan kepentingan akhlak. Kalau kita boleh ingat balik minggu lepas kita bincangkan bahawa dalam ilmu agama kita ni, ilmu fardu ain yang menjadi kemestian bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari ilmu fardu ain ya. Ada 3 sendi utama dia yang boleh kita juga susun dari segi prioritinya. Yang pertama, ilmu berkenaan dengan ketuhanan, ilmu berkenaan akidah, ilmu tentang tauhid, tentang belief, tentang creed ya. Yang kedua, disusuli dengan ilmu berkenaan dengan syariah, ilmu berkenaan dengan fiqh, ilmu yang menyusun atur bagaimana kita nak menjalani kehidupan kita, bagaimana kita nak mendirikan ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah Ta'ala melalui syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya, bagaimana kita nak bermuamalat, berinteraksi dengan sesama makhluk dari sudut kewangan dan seumpamanya. Dan yang ketiga, sendi yang utama ialah berkenaan dengan akhlak ya, berkenaan dengan rohani kita, bagaimana kita menata hati kita, bagaimana kita menzahirkan kepribadian kita. Baik. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, alhamdulillah kita dah dapat buku alhamdulillah, buku yang diterbitkan oleh Khazanah Banjariyah dari Ma'had Tarbiyah Islamiyah di daerah Kedah. Okey. Jadi buku ni saya yakin cetakan yang sangat baru kerana pada judul ini nampak bawah tu kan ditulis oleh susunan Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam, dan di bawah sekali itu diletakkan doa kepada beliau rahimahullahu taala. Beliau telah kembali ke rahmatullah pada tahun lepas dalam usia beliau sekitar 63 tahun kalau tidak silap saya ya. Dan beliau meninggal dunia di Banjar, di Banjarmasin, tempat kelahiran beliau. Namun beliau juga banyak berkhidmat di Kedah, 2 negara ini, Malaysia dan Indonesia. Dan kita lihat mukadimah secara ringkaslah beliau, Al-Ustaz Ahmad Fahmi ni. Al-Banjari itu merupakan orang kata apa, sandaran kepada bangsa beliau Banjar. Kemudian An-Nadwi ini gelaran kelulusan beliau belajar di Darul Ulum dan Nadwatul Ulama di Lucknow, India ya, belajar hadis, belajar ilmu Islam di India. Dan Al-Maliki ini ialah gelaran yang diberikan oleh guru beliau dan mendapat gelaran Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi cetakan yang kita ada pada kita sekarang ni merupakan cetakan yang ke-11 yang ke-11 dan merupakan edisi Rumi. Okey. Jadi pada pertemuan yang lepas kita telah sebutkan secara ringkas mukadimah berkenaan dengan ilmu hadis. Jadi secara ringkasnya saya sambung pada bahagian mukadimah itu pada muka surat, dia dalam Roman punya nombor tu ya, sebelum yang terakhir tu, yang sebelum ada penutup tu, ada
ayat Al-Quran yang menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang menyatakan pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh ikutan yang baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan juga dalam hadis Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku ni diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okay? Jadi itu menunjukkan kepada kita betapa misi mengajar umat tentang akhlak yang mulia juga merupakan misi yang utama bagi para rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Teruskan ya. Jadi pada muka surat seterusnya, sebelum kita masuk pada muka surat yang pertama itu, ditekankan di sini sekali lagi ayat Al-Quran daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, yang mana yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang uswah hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutan yang baik. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan lihat hadis yang pertama, ya, hadis yang pertama ini yang mana judulnya diberikan nama kasih sayang sesama muslim. Okey. Saya dapat idea untuk menjadikan sesi kita ni lebih ada integrasi dan ada lebih adunan ilmu tersebut. InsyaAllah saya tertarik juga untuk membincangkan sedikit kalimah-kalimah bahasa Arab yang termuat dalam matan hadis ini. InsyaAllah ada manfaat untuk kita bersama lah, ya, insyaAllah. Jadi hadis ini yang pertama, ya, kasih sayang sesama muslim, yang mana kita tengok dimuatkan di sini dari segi matan teksnya, matan hadis tersebut. Matan tu maksud teks lah. Wa anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini kalau disebutkan muttafaqun alaih, maksudnya disepakati, ya, disepakati, merujuk kepada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Okay. Jadi ini adalah teks hadis, ya, yang mana yang Nabi sendiri yang mengungkapkannya, melafazkannya. Jadi para sahabat dengar dan para sahabat hafaz dan dia meriwayatkan, dia transmitkan hafalan hadis tersebut seterusnya dan akhir sekali sampai kepada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang mana dengan kesungguhan imam-imam hadis mereka mengkaji, mengumpul periwayatan hadis tersebut dan dibukukan untuk menjadikan rujukan kita. Jadi kalau kita nak meneliti kitab hadis yang besar, maka dia lagi panjang lah. Wa an ini dia lagi panjang. Dia turutan dia tu daripada Nabi kepada sahabat, turun sampai kepada imam yang meriwayatkan, yang merekodkan hadis ini. Okey. Jadi untuk additional knowledge juga untuk kita lihat, ya, pada muka surat 95. Boleh tengok, muka surat 95. Okey, di belakang sana itu diletakkan, ya, at-takhrij. Jadi di sini menunjukkan rujukan kepada kita dari mana hadis itu dipetik, diambil. Jadi kalau kita nak mengkaji dengan lebih mendalam, maka boleh rujuklah, ya. Contohnya pada hadis yang dikemukakan dalam muqaddimah, ada dua hadis. Yang pertama riwayat Imam Ahmad, ya, dalam kitab Al-Musnad. Kemudian kalau hadis yang pertama yang kita baru baca sebentar tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dalam fil adabi, dalam bab rahmati babi rahmatin nasi bil bahaimi. Jadi dikemukakan di manakah rujukan hadis tersebut diambil. Ini dari sudut keilmuan dah, ya, dari segi akademiknya, maka kita boleh rujuk nanti. Okay, baik. Jadi insya-Allah kita cuba tahlil. Bukannya tahlil yang baca orang kata apa, malam Jumaat kan, yang kita zikir la ilaha illallah sebut dan mendoakan almarhum. Di sini tahlil ini tahalam ya lam, ha pedas, ya. Tahlil ini merujuk kepada analisis.
analisis dari sudut bahasa Arab ya. Wa anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala. Tengok yang pertama tu an ya. An ini dalam bahasa Arab ni merupakan sebuah kalimah, kita katakan sebagai huruf jar daripada di connecting word, nak merujuk kepada siapa diambilnya hadis ini. Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Kemudian radhiyallahu ini merupakan ungkapan doa ya, semoga Allah meridai. Anhuma, an ini terhadap, huma ni kepada dua, anhuma kepada An-Nu'man dan ayahnya Bashir radhiyallahu anhuma. Itu kalau kita mendoakan kepada dua orang. Kalau kepada seorang, anhu, dan kepada seorang perempuan, anha, dan kalau kepada ramai jamak kita sebut anhum ya. Qala ni merupakan fi'il madhi ataupun past tense bagi verb berkata. Qala ya, qala. So nanti lepas ni insya-Allah sebagai awareness, bila kita hadir majlis-majlis ilmu ataupun kita mendengar hadis-hadis yang dibacakan, kalau disebutkan qala itu merujuk kepada perbuatan menyatakan, mengatakan, menyebut qala. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, satu lagi saya tertarik untuk berkongsi juga, sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada juga kekeliruan, kita tersilap tukar. Bila nak baca sallallahu alaihi wasallam dan bila nak baca salli wa sallim. Bila nak baca tu? Sallallahu wasallam dengan salli wa sallim. Apa beza dia? Kalau sallallahu sebagaimana yang disebutkan di sini, sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan past tense, verb, fi'il madhi. Jadi dia kena tally lah Sallallahu itu Allah Ta'ala berselawat, wasallam, dan memberikan kesejahteraan. Kedua-duanya dalam past tense, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau salli pula, salli ni lebih kepada dalam bentuk doa, Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi dia kena tally juga, salli baris bawah, wasallim pun baris bawah ya. Tu kadang-kadang dulu saya pun kurang awareness tak mahir sangat di segi tata bahasa Arab ini. Kadang-kadang tertukar sallallahu alaihi wasallim, dia tak match lah dari segi akademik nahwunya. Okey. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim ya. Mathalul mu'minin ya. Mathal. Kalimah ini biasa juga disebut dalam bahasa kita misal kan. Jadi dia nak merujuk kepada perumpamaan. Al-mu'minin ya, al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Al-mu'min seorang orang yang beriman. Kalau mu'minin merujuk kepada ramai orang yang beriman. Fi tawaddihim. Tawaddihim ini kita boleh rujuk kepada perbuatan saling cinta mencintai, kasih mengasihi ya, wa tarahumihim dan wa ta'atufihim, sikap saling bertimbang rasa sama mereka. Mathalul jasad, diumpamakan sebagai suatu tubuh badan. Okey, idza ishtaka, idza itu kalimah yang bermaksud apabila ishtaka, mengadu. Okey, idza ishtaka. Okey, ishtaka tu perasan tak? Di situ digunakan hamzah wasal ya. Jadi kalau kita baca kena sambung idza ishtaka terus masuk pada idza ishtaka. Okey, apabila mengadu salah satu anggota tersebut. Okey. Ataupun kalau dalam konteks ini, apabila mana-mana anggota ditimpa penyakit itu sakit, maka seluruh badan juga akan rasa sakit dan berjaga malam. Okey. Jadi di sini dapat kita ambil faedah daripada hadis ini, menunjukkan perumpamaan yang Nabi SAW bawa kepada kita, nak tunjukkan sesama kita ni orang beriman, dia ada perasaan ini, perasaan saling kasih mengasihi, ada toleransi. Kalau ada sesama kita yang ditimpa ujian, ada yang sakit dan seumpamanya, maka kita akan ada rasa keperluan untuk mendoakan dan membantu dan seumpamanya ya. Okay. Itulah yang kita katakan antara indikator bagi orang yang beriman. Okay. So kalau kita claim kita sebagai orang yang kuat imannya, kuat secara praktikalnya mengamalkan Islam, kalau benda ni, sense of this kind of saling depending between us, maka kalau benda ni masih lagi tak ada, maka it's a good time for us to reflect, to ponder back lah. Sebab benda ni memang diakui oleh Nabi. Kalau orang yang beriman ni, dia on the right track, mengamalkan iman yang betul, maka dia akan ada rasa tawaddihim fi tawaddihim ini,
saling mengasihi antara mereka ni umpama satu badan. Kalau contohnya kita kata apa, kaki sakit kan contohnya, maka seluruh badan pun akan rasa sakit. Tak boleh kaki saja sakit tapi anggota badan yang lain boleh rasa relax, kan? Jadi di situ yang kita boleh ambil faedah dan manfaat. Okey. So dalam konteks hari ini macam mana kita nak apply dari segi practical application. Jadi banyaklah kan. Kita tengok hari ini dah makin dia menjadi kebiasaan contohnya kan, kalau dalam konteks di Malaysia, lebih spesifik pada Petronas, kita sentiasa maklum dengan bagaimana respon Petronas membantu kalau ada apa-apa musibah yang melanda, contohnya yang baru-baru ini di Shah Alam kan, yang ada banjir semua tu, dan ada bantuan diberikan, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan NGO, kegiatan-kegiatan bantuan yang diberikan, terutamanya pada zaman PKP dulu kan, yang ada masalah kesempitan dan seumpamanya. Jadi itu sebenarnya kita boleh tie back kepada apa intipati yang dimuatkan dalam hadis ini. Ya, ada rasanya sense of belonging dan sense of interdependence between us as Muslim and believers lah, ya. Okay. So in brief, sebelum kita masuk kepada hadis seterusnya, key takeaways yang kita boleh ambil daripada hadis ini, yes, of course, sikap dan perasaan saling mengasihi, saling membantu ini sewajarnya memang ada pada orang-orang yang beriman, ya. Dan suka untuk saya connect balik dengan apa yang tips yang diberikan oleh sekolah-sekolah kita. Sebenarnya apa sahaja takdir yang Allah Ta'ala tentukan ini sebenarnya banyak peluang yang diberikan kepada kita. Umpamanya kalau Allah Ta'ala takdirkan berlakunya musibah banjir umpamanya, di situ sebenarnya ada peluang kepada orang-orang yang mengikut kapasiti masing-masing. Kalau ada orang yang berkemampuan untuk dia bantu dari sudut kewangan, maka dia boleh hulurkan. Sebab di situ memang wujudnya room for assistance to be delivered. Okay. Contohnya kalau tak ada banjir, jadi kita susah nak cari kat mana tempat yang betul-betul orang memerlukan bantuan. So dari segi sudut pandang kita sebagai orang yang beriman, orang yang melihat akhirat sebagai destinasi kita yang abadi, maka kita melihat benda-benda ni sebenarnya menjadi ruang kepada kita untuk membantu. Okey. Bagaimana pula orang yang kurang kemampuan dari sudut kewangan, apa yang dia boleh bantu? Maka dia boleh bantu dari segi kepakaran, tenaga yang dia ada. Kan, contohnya yang baru-baru ini di Shah Alam tu kan, yang satu Malaysia tahu kan, yang saudara apa nama, panggilannya Abang Liva kan. Beliau dari sudut kemampuan kewangannya, kita boleh menyatakan taklah begitu, orang kata apa, bukannya bilioner ataupun milioner, tetapi dari sudut keikhlasan dia tu, dia menggerakkan usaha yang dia ada. Okay, jadi sebenarnya itu pun kita boleh ponder dan reflect balik kepada hadis yang dimuatkan di sini. Kita boleh relate kepada situasi semasa. Okay, so insyaAllah. Jadi as a orang kata apa, way forward, insyaAllah lah apa-apa yang berlaku selepas ini kita ponder balik dan relate balik kepada hadis ini. Gunakan ruang tersebut untuk membantu sesama kita lah, insyaAllah. Baik, seterusnya kita masuk kepada hadis yang kedua, yang diberikan judul sikap lembah lembut. Okey, lemah lembut, lemah lembut. Okey, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, rawahu Muslim. Okey, arti hadis ini daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya, isteri baginda Rasulullah SAW. Jadi lihat di sini, ya, kita mendoakan dengan ungkapan radhiyallahu anha. Anha itu merujuk kepada seorang perempuan, anha. Okey, bahawasanya Rasulullah SAW menyebutkan, bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Baik, kita cuba analisis terlebih dahulu. Okey. Okey, tengok pada permulaan matan hadis ini, innallah. Innallah ini merupakan kalimah yang merupakan kalimah taukid, penegasan. Ya, dalam, kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan berjumpa topik ini, innallah. Maksudnya permulaan ungkapan hadis ini dimulakan dengan kalimah inna, untuk menegaskan, untuk menghilangkan keraguan. Innallah
Okey. Dan perasan tak kalimah Allah itu innallaha baris akhirnya dibaca macam mana? Innallaha. Di baris atas ya. Kerana wujudnya kalimah inna tersebut. Okey. Ini saya bagi sekadar cetusan semangatlah to spark the interest. Sebab dalam bahasa Arab ini saya boleh kongsikan ada 3 cabang ilmu yang utama juga. Yang pertama dari segi nahwu dia. Okey, nahwu ni tata bahasa yang banyak berkenaan dengan baris-baris yang dibaca. Okey. Contohnya kan, kalau buku ni penerbit dia tak letakkan baris, susah juga kita nak baca kan. Jadi ilmu nahwu itu memberikan panduan kepada kita. Innallaha. Kedua, ilmu tentang saraf. Saraf ini merupakan ilmu tentang word shapes. Dia membincangkan tentang bentuk-bentuk perkataan. Okey. Dan yang ketiga ialah kita boleh katakan ilmu tentang balaghah. Ilmu tentang dari segi bahasa, keindahan bahasa Arab tersebut. Okey, so innallaha rafiqun. Innallaha rafiqun. Rafiq ya, diterjemahkan sebagai lemah lembut. Sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan suka kepada lemah lembut. Wa yuhibbur rifqa. Okey, wa yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Okey. Allah Ta'ala memberi hasil kerana lemah lembut itu apa yang tidak diberikan kepada tindakan yang kasar atau tindakan yang lainnya. Okey. Okay, baik di sini ya. Saya merujuk balik kepada syarahan yang diberikan oleh almarhum Ustaz Fahmi Zamzam. Jadi beliau lebih merujuk kepada bagaimana sikap kita sesama orang beriman lah. Okey. Apa yang menarik perhatian kita, almarhum menyebutkan bagaimana sikap kita terhadap sesama orang Islam, orang yang beriman. Umpamanya kalau kita melihat ada di antara umat Islam yang buat kesalahan, bagaimana sikap kita? Adakah kita ni sikapnya keras, terus menghukum, terus kalau istilah moden hari ni apa, mengecam mengecam, kemudian netizen macam-macam lah dia selongkar sana selongkar sini, sehingga kan kalau ikut nafsu tu kita betul-betul nak menghukum dan nak memalukannya, nak merosakkannya, seolah-olah kita nak menyatakan dia ni betul-betul buat salah. Kan? Itu mungkin tendensi yang ada pada hari ini. Jadi sebenarnya apa yang sepatutnya yang kita buat ialah kita wajar ada rasa belas kasihan dan kita kena melihat walaupun pada situasi tersebut orang itu melakukan kesalahan, namun dia ada potensi untuk pada hari seterusnya insya-Allah boleh bertaubat dan boleh membaiki dirinya. Jadi apa yang diketengahkan oleh almarhum penulis bila menyatakan okey, untuk kita menghayati hadis ini, sikap lemah lembut kita ini, maka approach yang boleh kita buat ialah kalau kita melihat ada antara kita yang buat kesalahan, ya betul kita tak bersetuju secara zahirnya dari segi keimanan, kalau dia buat kesalahan kita tak bersetuju dengan kesalahan tersebut, namun pada masa yang sama kita juga mendoakan agar dia nanti insya-Allah dapat membaiki keadaannya. Itu antara yang boleh kita ambil daripada intisari hadis ini. Bagaimana sikap lemah lembut. Okey. Umpamanya apa lagi? Dalam kita nak berinteraksi sama ahli masyarakat ke, ya, nak memberikan feedback dan seumpamanya. Kalau sentiasa keras, nanti apa akan jadi? Dia reaksi pun keras jugalah. Kan? Dan apa yang kita risau nanti dia tak sampai mesej tu kepada hati. Dia perubahan yang akan berlaku nanti tu perubahan yang bukannya secara inside out, perubahan yang berdasarkan kekerasan. Kekerasan. Jadi di sini kita lihatlah perlunya adanya sikap lemah lembut sesama orang Islam, orang yang beriman. Okey. Okey, insya-Allah kita masuk kepada hadis yang ketiga, hadis berkenaan dengan pemaaf. Okey. Kita lihat hadis ini. An Anas radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyyun ghalidh al-hashiyah fa adrakahu a'rabiyyun fajabadahu biridaihi jabadatan shadidatan فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك
faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi'ata. Muttafaqun alaih. Sekali lagi, hadis ini diriwayatkan oleh siapa kalau disebutkan muttafaqun alaih? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam ilmu hadis, kalau disebutkan syaikhani, dua orang syekh, itu merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okey. Kita lihat ya. An Anas radhiyallahu anhu qala, ya. Kuntu amshi, ya. Kuntu amshi, aku pernah berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kat sini. Bagaimana kita membaca kalimah ini? Ma'a Rasulillah. Dulu saya masa duduk kelas WhatsApp lagi, bab nahwu dan saraf ini, saya duduk pelik bila nak baca Rasulullah, bila nak baca Rasulullah, dan bila nak baca Rasulillah. Itu agak terperintilah kalau kita nak bahaskan. Namun kalau secara umumnya kita sebutkan Rasulullah. Kalau dalam bentuk seruan, contohnya kita menzahirkan rasa rindu kepada Rasulullah, kita seolah-olah memanggil Rasulullah, maka kita kena sebutkan Rasulullah. Kita bariskan atas ya, sebab dia mansub. Ma'a Rasul, ya Rasulullah. Okey. Cuba lihat dalam solat kita, masa baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah. Di situ pun sebenarnya khitab kita itu seolah-olah kita sedang berdepan dengan Nabi. Assalamu alayka ayuhan nabiy. Salam sejahtera ke atas kamu wahai Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabi. Jadi saya nak relate baliklah. Mungkin nanti kita dalam menulis ke, kita dalam mengungkapkan ke, kalau kita nak seolah-olah kita menyeru Nabi ya, maka kita gunakan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Okey. Okey, jadi Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan beliau pernah berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada Rasulullah SAW itu ada selendang yang dipakai, yang dibuat oleh yang merupakan buatan Najran, yang kasar tepinya. Tiba-tiba datang seorang badui, Arab badui, lalu menarik selendang Rasulullah itu dengan sekuat-kuatnya. Dan aku melihat pada batang leher Rasulullah SAW itu ada kesan tepi selendang tersebut kerana Arab badui telah menariknya dengan kuat. Kemudian Arab badui itu berkata, hai Muhammad, suruhlah pegawaimu memberikan kepadaku akan harta Allah yang ada pada sisimu. Lalu Rasulullah SAW menoleh ke arahnya sambil baginda tersenyum dan menyuruh pegawainya memenuhi kehendak Arab badui tersebut. Jadi di sini diceritakanlah peristiwa yang berlaku bagaimana orang Arab badui tersebut dia tarik kain yang ada dipakai oleh baginda Nabi sehingga memberikan kesan. Okey, baik. Jadi sebelum kita melihat huraian hadis ini, mungkin saya boleh kongsikan beberapa lagi aspek bahasa Arab yang ada dalam teks ini. Okey, kita tengok sekejap saya tengok mana-mana yang boleh saya kongsikan. Okey, cuba tengok pada baris yang ketiga yang dekat hujung tu jabdatan syadidatan jabdatan syadidatan. Okey. Di sini merujuk kepada perbuatan lelaki tersebut, dia menarik secara jabdatan syadidatan. Okey, jabdah ini merupakan satu kalimah. Nampak tak dia guna kalimah apa tu? Ta marbutah ta yang bulat tu, ta titik. Dan ini kalau dalam bahasa Arab dia merupakan feminine words. Kalimah, sebab dalam bahasa Arab dia ada kalimah yang disebut sebagai kalimah muzakkar dan kalimah muannas. Kalimah pun ada jantina dalam bahasa Arab. Jadi di sini jabdatan syadidatan, dia kena pair sebab dia nak menggambarkan perbuatan menarik tersebut perbuatan yang sangat kuat. Jadi jabdatan syadidatan. So ini just awareness lah jabdatan syadidatan ta marbutah, maka syadidah pun kena ada ta marbutah. Okey. Yang seterusnya apa lagi yang saya boleh kongsikan? Okey. Murli ma, okey, thumma amara lahu bi'ata. Okey. Okey, dan baris yang terakhir tu satu kalimah yang boleh saya kongsikan, thumma. Apa maksud thumma? Thumma merupakan kalimah connecting word yang menunjukkan perbuatan, maksudnya seterusnya. Thumma amara lahu bi'ata. Okey, baik. Kita lihat keterangan hadis yang dikemukakan di sini. Apa yang disebutkan dalam hadis ini ialah sebahagian daripada sifat pemaaf Rasulullah SAW. Okey, baginda selalu memaafkan orang yang menyakitinya walaupun baginda mampu untuk membalas tindakan orang tersebut. Apatah lagi kalau orang yang menyakiti itu
dalam kalangan orang yang jahil dan tidak memahami kedudukan baginda Nabi sebagai Rasul yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Jadi di sini kita dapat lihat daripada peristiwa ini bagaimana tindakan orang Arab Badui tersebut. Dia tarik kain yang dipakai oleh Nabi sehingga memberikan kesan. So ini menunjukkan sebahagian daripada sifat pemaaf Nabi Muhammad SAW, yang mana banyak lagi dalam insiden-insiden lain yang menunjukkan sifatnya pemaaf Nabi itu. Jadi kita insya-Allah kita boleh ambil faedah daripada hadis ini, uswah yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita. Okey. Dan pernah dengar tak tips yang scholars pernah beritahu kepada kita? Apa amalan yang boleh kita buat setiap malam sebelum kita tidur? Tips ni pun western writers pun, western authors pun pernah kemukakan amalan yang kita boleh buat sebelum kita tidur waktu malam. Apa yang kita boleh buat? Antaranya ialah kita forgive semua kesalahan orang lain daripada kita. Ini memang diajarkan dalam Islam, ya, insya-Allah. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan saya akan kongsikan teks hadis tersebut yang menceritakan bagaimana ada salah seorang sahabat Nabi ini, Nabi menyebutkan dia ni merupakan ahli syurga. Jadi sahabat yang lain ni interested lah to know what is his special ibadah yang menyebabkan dia ni dinyatakan oleh Nabi sebagai ahli syurga. Jadi adalah investigation being conducted. Cubalah nak analyse adakah dia ni solat malam yang special, solat malam yang lama umpamanya. Jadi mereka tak find out benda ni. Dia tak ada pun istilah kata apa, ibadah yang outstanding, yang luar biasa. Contohnya solat malam yang begitu panjang, bacaan Al-Quran yang begitu banyak dan seumpamanya. Dan akhir sekali mereka find out amalan yang dia buat ialah setiap malam dia buat, dia maafkan kesalahan orang lain kepada dia. Okey. So saya tertarik untuk melihat aspek ini sebab saya pernah terbacalah motivation yang dikemukakan oleh western motivator ataupun authors dalam buku-buku mereka, menyebutkan bahawa apa benefit kita maafkan kesalahan ini, sebab kita boleh reduce burden yang ada dalam mental kita. Kalau kita keep on simpan benda tu, dia akan jadi burden dan occupy our space lah dalam mental kita. So bagi saya, this is something yang kita boleh integrate lah. Fundamental teaching tu memang Nabi dah sebutkan dan kita boleh relate. Even non-Muslim pun realize the benefits of this action, memaafkan kesalahan orang lain. Okay, so apa lagi reward yang insya-Allah Allah Ta'ala berikan kepada orang yang bersifat pemaaf ni? Antaranya ialah insya-Allah darjat di akhirat nanti. So boleh saya katakanlah, kalau kita nak gunakan sifir yang basic lah, yang basic sebagai orang yang beriman ni, okey, dia ni semua apa yang berlaku kat dunia ni, dia ada dua je antara yang orang kata dalam kita punya sifir kita. Sama ada Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita, ataupun satu lagi Allah Ta'ala akan naikkan darjat kita di akhirat nanti. Itu kalau kita melihat sudut pandang ni, insya-Allah lah, itu antara motivation yang akan membakar semangat kita untuk meneruskan kehidupan kita. Ya, umpamanya kan dalam pertemuan yang lepas kita membincangkan mengapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun seorang kekasih Allah, ya, yang maksum, terpelihara daripada dosa, masih lagi beristighfar. Berapa kali sehari Nabi kita beristighfar? Dalam riwayat menyebutkan ada kata 70 kali dan ada yang menyebutkan 100 kali sehari, harian, ya, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Satunya kerana menunjukkan contoh yang boleh dibuat. Nabi sendiri boleh buat, maka kita pun boleh buat jugalah, sesuatu yang praktikal. So kalau kita nak praktik dalam our daily life, nak divide according to 5 times prayer a day. So 100 divided by 5, so approximately each prayer time we will istighfar about 20 times. Ataupun kalau nak ambil yang 70 kali, maka 14 times lah kita beristighfar. So astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Jadi 14 sekejap saja. Jadi at least kita dah meet ada KPI sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi kita lah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah di sudut rasa kehambaan itu. Nabi Muhammad SAW dengan rasa rendah diri masih lagi merasa seolah-olah ada kekurangan.
baginda terhadap Allah SWT. Okey, baik. Bagi orang-orang yang biasa pula, hatta kalau mereka rasa diri dah bersih dari dosa pun, insya-Allah istighfar itu selain daripada mengampunkan dosa kita, insya-Allah juga akan menaikkan darjat kita di akhirat nanti. Okey. Ya. Dulu saya pernah dengar kuliah-kuliah yang disebutkan di ustaz kita menyebutkan ke akhirat nanti orang yang syurganya level bawah ni, dia nampak nikmat level syurga yang kat atas tu, dia akan sentiasa rasa cemburu lah nak naik atas lagi. Kan? Ranking di akhirat nanti. Okey. Baik. Okey. Itu antara faedah kita memaafkan kesalahan orang lain. Okey. Dan dulu pun dalam minggu lepas kita bincang kan, kat akhirat nanti sesi yang kata apa? Sesi nak selesaikan lah pertikaian sesama kita ni. Okey, kat sana nanti dah tak guna dah currency dunia. Kat sana nanti guna currency apa? Dosa pahala. Ya. Kalau ada benda-benda yang tak clear, maka di sana nanti akan diadili lah ya. Kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, kita tak minta maaf dekat dia. Okey. Kemudian apa lagi? Kita berlaku zalim, kita ambil barang-barang dia secara batil, kita berlaku kasar kepada dia, ya, kita memburuk-burukkan dia, dan kita tak selesaikan dekat dunia ni, tak ada minta maaf dan seumpamanya, maka di akhirat nanti orang tersebut akan datang dan minta pengadilan. So di sana nanti macam mana benda tu akan berlaku, maka dia akan claim lah, akan claim pahala daripada kita. Umpamanya kalau kita pada permulaan memiliki 1 juta pahala umpamanya, kemudian disebabkan banyak sangat klaim yang dituntut oleh orang lain, maka pahala itu akan berkurangnya lah. Na'udzubillah min zalik. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala agar tak jadi. Kalau sampai ke satu tahap pahala semua dah habis dah, dibagi kepada orang lain, maka apa yang berlaku? Kita kena tanggung dosa orang lain pula. Itulah orang-orang yang muflis. Jadi itu yang boleh kita ambil, dijadikan kita relate balik kepada hadis yang menyebutkan tentang sifat pemaaf. So this is applicable kepada kita. Either kita rasa kita bersalah ataupun memang kita buat salah pada orang lain, maka segera minta maaf. Dan kalau ada orang buat salah kepada kita, kalau dengan jiwa besarnya, kalau kita rasa kita insya-Allah kuat jiwa kita, kita besar jiwa kita maafkan dia at the first place lah, at the first place. Dan kita boleh move on lah, kita boleh move on. Dulu saya pernah bagi perumpamaan, application yang boleh kita buat. Umpamanya kan, kalaulah ada antara rakan-rakan kita yang berhutang dengan kita, kemudian kita pun tahu dia ni dari sudut kemampuan ekonominya tak begitu stabil, dan dari segi possibility untuk dia bayar hutang tu dengan religiously lah, follow the timeline yang disepakati tu, kita nampak macam possibility tu agak rendah. Dan kita rasa kita yakin dan kita mampu untuk convert hutang tu kepada hadiah kepada dia, maka buatlah. Itu dari sudut pandang yang lain lah. Kalau kita rasa kita jiwa besar dan nak membantu orang lain, yes of course, at the first place dia berhutang, so dia kena patuhi peraturan syariah Islam. So berhutang ni kena bayar balik kan. Tapi kita one step beyond that, kalau kita rasa kita mampu, berjiwa besar, kita boleh convertkan hutang tersebut kepada hadiah kepada dia, supaya dia nanti selamatlah. Sebab takut kan dosa hutang ni kan, tak bayar, apa dia? Tak ada masuk syurga kan, tak ada masuk syurga. Hatta pernah dalam satu peristiwa sebelum solat jenazah yang Nabi ada sendiri, Nabi tanya dulu, dia ni ada hutang ke tak? Dan disebutkan dia ada hutang, maka Nabi tak mau solat dahulu. Kemudian selepas ada sahabat yang ambil nak selesaikan hutang si mati, maka barulah diteruskan solat jenazah tersebut. Jadi itu yang boleh kita applykan lah ya. Okey. Baik. InsyaAllah saya rasa kita pun dah hampir dengan Isyak kan. Okay, jadi baik. Okay. So hadis yang ketiga ini, kalau kita tengok indeks takhrij hadis, kita tengok pada muka surat 95 tu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam
Al-Libas fi Babil Burud. Okey. Ini lanjutanlah kalau sesiapa yang nak terus mengkaji hadis ya, bagaimana hadis ini diambil. Okey. Sempat saya untuk saya kongsikan, mungkin untuk malam ni itu yang saya ada. Mungkin saya menjemputlah tuan-tuan dan puan-puan semua kalau ada tambahan ya, kalau boleh relatekan kepada situasi hari kita pada hari ini. Ini antara approach yang boleh kita mula apply lah. Yes, of course, hadis-hadis Nabi, syarahan-syarahan ulama itu semua membantu kita. Namun kita sebagai kapasiti orang awam, macam mana kita nak cuba lihat dari segi practical application. Okay, contohnya di sini tadi kita dah bincang tentang pertama kasih sayang sesama orang Islam. Okay, kita dah lihat application yang ada sekarang ni di sudut bantuan apabila musibah-musibah yang berlaku kan. Contohnya masa Covid dahulu, masa banjir di Shah Alam ya. Kemudian sikap lemah lembut ya. Antara applicationnya ialah jangan kita terus bersifat judgemental dan menghukum orang, mengecam orang kalau dia buat salah. Kerana dia ada potensi untuk jadi lebih baik selepas itu. Mungkin Allah Ta'ala buka pintu hati dia bertaubat dan menjadi orang yang lebih hebat. Itu antara application yang ada. Kemudian sifat pemaaf. Sifat pemaaf ini tadi kita kongsikan ada dua contoh application yang kita buat. Yang pertama ialah setiap malam kita maafkan kesalahan orang lain, so that kita boleh reducekan space kita being consumed. Kita dah relax, dah maafkan, dan insyaAllah di akhirat nanti beroleh darjat yang lebih tinggi. Dan antara aplikasi yang lain ialah kalau ada orang-orang lain yang berhutang dengan kita dan kita mampu, kita pun tak adalah terdesak sangat dan kita rasa kita mampu untuk convertkan hutang itu kepada hadiah, maka kita boleh buat. Itu yang apa yang saya adalah untuk malam ni. Jadi saya jemputlah kalau tuan-tuan dan puan ada contoh-contoh lain nak dikongsikan, insyaAllah saya persilakan. Macam mana? Silakan jemputlah tuan-tuan dan puan semua, insyaAllah lebih banyak pengalaman ya. Lebih banyak pengalaman, boleh beri pandangan ya dari sudut aplikasi macam mana yang boleh kita apply ya. Ya, sudah. Zaman sekarang kita ada hutang dengan orang. Ya. Kita pun boleh jadi hutang dengan bank. Ya. Okay. Kalau hutang bank dan tiba-tiba kita meninggal, apa dia punya? Okay. So boleh lihat balik kepada polisi perjanjian terms and condition hutang tersebut. Namun saya boleh kongsikan dari segi SOP ataupun flow dia kalau seseorang itu meninggal dunia. Yang pertama, harta-harta yang dia ada tu disenaraikan lah harta-harta dia. Okay, kemudian kena gunakan untuk urusan jenazah urusan jenazah tersebut. Okey. Dan kedua, diselesaikan hutangnya. Kena selesaikan hutang. Dan yang ketiga barulah ditunaikan wasiat kalau dia ada wasiat. Wasiat ni pemberian dia wish untuk bagi kepada orang-orang yang layak, dan nilai dia tak lebih daripada 1/3. Wasiat ni boleh diberikan kepada orang-orang yang layak, yang boleh terima, bukannya ahli keluarga ataupun ashabul furud, waris-waris yang ditentukan. Okey, so yang pertama, selepas dia mati tu, selesaikan hutang dia, uruskan jenazah dia, pengebumian semua tu, kemudian selesaikan hutang. Dan ketiga ialah tunaikan wasiat dia. Jadi bila berbaki daripada ketiga-tiga urusan ni, barulah dijalankan proses kata apa? Faraid dan seumpamanya lah ya. Kalau dia katalah tak ada harta apa-apa. Hanya contoh dia ada hutang bank. Saya nak kata tak. So kalau dia meninggal, zaman sekarang ada yang setengah ambil mortgage decreasing term insurance. Kalau meninggal insurans bayar. Tapi kalau setengah ni kadang-kadang ambil loan ke bank, dia kata tak payah apa-apa lah, sebab premium tinggi sangat, dia ambil loan saja. Okey. So bank kena lepas rumah tu lah. Walaupun dia jual rumah tu, kadang-kadang ada yang baki. Perlu jelas. Okey. Kalau ikut kaedah asas itu,
berdasarkan apa yang berbaki lah daripada apa yang dia ada lah selepas dia mati tu. But kena follow TNC dia lah. TNC dia. Dia dah ada provision ni. Most of the time bank wajibkan mortgage ni simple. But setengah Dia optional, dia tak wajib. yalah, some of them why tak payah insurance. You see? So bila kalau kau tu meninggal, he is owing the bank. Yeah. You see? So adakah CEO kan lembaga pengarah punkan dia? Bukan polisi Because bank. nowadays most of the loan is Islamic loan. Tengok dia sekarang bank banyak bagi Islamic loan kan. Bolehkah bank-bank kata okey, kata dah tutup lagu mana pun tak boleh, ampunkan dia. Yang tu saya tak pasti lah. Kalau governance wise tu kena refer yang apa akta dan peraturan yang buka kuasa lah. Yang saya sebutkan itu yang on individual capacity lah kan. Kalau kita hutang yang RM10, RM20, kalau hutang 1 juta tu yes. Ya. Okey, baik. Okey. So itu antara pendekatan yang saya cuba bawa lah daripada perkongsian-perkongsian kita. InsyaAllah lah kalau nanti bila dah ada whiteboard tu, saya boleh kongsikan lah dari segi perbahasan bahasa Arabnya. Sebab apa yang saya hajatkan, mungkin lah saya ni tak pandai sebenarnya bersyarah macam seronok kan, buat lawak ke apa semua kan. Saya tak mahir macam tu. Tapi saya boleh deliver dari segi secara akademiknya. Saya try to integrate antaranya dari segi bahasa Arab, sebab hadis Nabi kan berkaitan dengan bahasa Arab. So saya boleh try to bring the discussion with the audience some of the key component of Arabic, so that while kita belajar tentang hadis, tentang akhlak, at the same time kita dapat awareness tentang bahasa Arab. Okay, kita boleh apply dalam kita punya kehidupan lah. Okay, The yang beauty in you kan, you are really following the KISS method. sorry, macam mana? Following the KISS concept. KISS. Keep it simple. Ya. Okay, KISS. Ya kan, KISS benda lain tu. Okay. Alright. Keep it simple for everybody to understand. Yes. Okay, and then saya try to convey whatever yang saya pernah belajar, some of the gist of the learning yang saya terima daripada sekolah-sekolah yang lain. And then saya boleh kongsikan juga macam tadi kan, kita try to relate to our modern day punya application. Yes, of course, hadis ni secara elementary komponennya akan always relevant, but in terms of application day to day tu macam mana kita nak apply, nak interact dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi. Dan tadi saya terlupa juga, ada beberapa kalimah dalam hadis ini, antaranya yang melibatkan huruf-huruf yang special Contohnya saya buka balik tadi, saya terlupa. Tadi dah teringat nak sebut tadi sekejap satu lagi. Sebab saya pun dah mengajar tajwid juga. Tajwid dia ada sebut pasal makhraj dengan sifat huruf kan. Sekejap saya tengok. Okey, hadis yang pertama tadi kan, yang muka surat pertama tu kan, mathalu kan. Okey, macam mana kita sebut tha tu? Siapa tahu cara nak sebut huruf tha tu? Mathalul. Macam mana sebut tha tu? Hujung lidah ni, hujung lidah kena agak hijau atas Tha. Mathalul. Siapa yang fasih ni kalau baca hadis ni, mathalul mu'minin, dia lagi haluslah sebutannya. Kalau orang biasa masalul mu'minin fi tawaddihim. Okey. Kemudian minhu udwun dha. Macam mana sebut huruf dha? Udwun ni kalau dalam ayat Quran lah, kalau ada kalimah macam ni, dia tak ada qalqalah sebab dia huruf dha, dia bukannya huruf dal. Kalau qalqalah tu huruf dal udwun. Kalau ni udwun, dia tak ada qalqalah. So dha macam mana? Dha adalah huruf yang paling challenging dalam bahasa Arab nak disebutkan. Macam mana? Okay, so bayangkanlah ni lidah gigi kita daun lidah kita. Okay. So bahagian tepi ni dia akan menyentuh bahagian tepi dalam gigi kita. So dia akan panjanglah, dia menyentuh ba. Umpama macam tu lah. Ba, udwun. That's why bila kita baca walau,
That's why dia macam ada a bit of delay lah kan. Udwan, sebab dia nak reach the place to makhraj kan. Udwan, sebab dia panjang kan. That's why dia taking some time lah. Udwan. Walau Tolin. Okay. Itu insyaAllah yang saya boleh kongsikan lah sampai sedikit. InsyaAllah pada malam ni harap-harap boleh terimalah rentak penyampaian saya lah. Tak naklah terlalu klasik, tak nak terlalu seronok sangat. Banyak jenaka ke, banyak entertaining punya mode of delivery. And at the same time kita keep the roh pengajian tu lah ya. InsyaAllah. Baik, so by any means, kalau ada sebarang cadangan untuk menjadikan sesi kita ni lebih menyeronokkan, boleh maklumkan. Saya pun dah terfikir juga, saya nak, kalau boleh ada satu game mic. Kalau ada sesama kita yang tawarkan dia nak baca ke, boleh juga. Contohnya teks hadis ni, dia baca, kemudian saya terangkan. Itu boleh nampak participation lah, daripada just one way kan. Okay. InsyaAllah, Alhamdulillah, syukuran. Sesi yang kedua, saya pun bagi saya a bit new lah untuk deliver dalam majlis macam ni. Sebab saya duk mengajar sesi satu dengan satu lah, one to one ataupun dengan dua orang. Zaman Covid ni kan guna online kan. Ni bila main sesi berdepan ni kadang-kadang ada gemuruh sikit kan. Harap-harap insyaAllah lepas ni improving lah insyaAllah. Wallahu'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada pertemuan akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.